soalan percubaan SPM tahun lepas. Dan saya yakin kalau awak faham betul-betul, awak jawab soalan dan awak faham betul-betul jawapan bagi soalan tersebut, sebab selepas awak jawab akan terus awak dapat jawapan. Awak ingat sampai bila-bila jika soalan exam keluar berkaitan dengan gelombang elektromagnet, soalan itulah biasa dipusing-pusing. Biasanya dalam SPM soalan itulah dalam objektif yang akan ditukar-tukar. Cuma mungkin dia ubah nama ataupun parameter tertentu. Okey, untuk gelombang elektromagnet, sedikit sejarah mengenai gelombang elektromagnet. Itu bermula pada tahun 1801. Ia dimulakan oleh Thomas Young. Itu dia menunjukkan eksperimen cahaya melalui eksperimen interferen cahaya. Okay, ini kita lihat dalam tajuk sebelum ni, itu eksperimen dwi celah Young. Okay, itu dilakukan oleh Thomas Young. Kemudian 1862, James Maxwell dia mengemukakan teori cahaya iaitu gelombang elektromagnet. Okey, untuk KSSM, sejarah ni awak kena tahu secara ringkas. Contohnya, Thomas Young berkaitan dengan eksperimen interferen cahaya. Okay, James Maxwell, teori cahaya iaitu mengemukakan teori bahawa cahaya ialah gelombang elektromagnet. Kemudian, Henry Hertz menjana satu jenis gelombang elektromagnet yang lain iaitu gelombang radio. Kemudian pada abad ke-20, gelombang elektromagnet disimpulkan terdiri daripada sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya nampak ataupun setengah buku tulis cahaya tampak, sinaran inframerah, gelombang mikro dan gelombang radio. Okay, ini 7 gelombang yang tersenarai dalam gelombang elektromagnet. Okay, ini pun wajib awak ingat nama, urutan dan sifat bagi setiap gelombang tersebut. Okay, apakah dimasukkan dengan gelombang elektromagnet? Ataupun apakah ciri-ciri gelombang elektromagnet? Okay, kalau kita lihat gambar rajah ni, ini adalah rajah struktur gelombang elektromagnet, iaitu dia ada medan magnet, ada medan elektrik. Okay. Gelombang elektromagnet terdiri daripada medan elektrik dan medan magnet yang berayun secara serenjang antara satu sama lain. Jika ditanya apakah masuk medan magnet, awak boleh katakan kombinasi antara medan magnet, okey, lihat sini ada medan magnet yang berwarna biru ni, dan warna merah ini adalah medan elektrik, dan medan elektrik dan medan magnet ini berserenjang antara satu sama lain dan berserenjang dengan arah perambatan. Okay, kalau diminta lukis struktur ataupun rajah gelombang elektromagnet, okay, ini bentuk rajah perlu lukis. Contohnya, sepanjang pasi X, ini adalah medan magnet yang berwarna biru. Kemudian, sepanjang pasi Y medan magnet, dan pada pasi X adalah medan elektrik. Okey, jadi tarifan juga kita boleh katakan terdiri daripada medan elektrik dan medan magnet yang berayun secara berserenjang antara satu sama lain. Itu medan magnet dan medan elektrik ini berada dalam keadaan berserenjang antara satu sama lain. Okey, kemudian antara ciri-cirinya yang perlu ingat, yang pertama, semua gelombang elektromagnet
mempunyai ciri-ciri yang sama seperti berikut. Yang pertama, ia merupakan gelombang melintang. Okey, semua gelombang elektromagnet adalah gelombang melintang, kemudian tidak memerlukan medium perambatan. Maksudnya untuk bergerak ia tak memerlukan medium. Jadi gelombang elektromagnet boleh bergerak melalui vacuum. Boleh merambat melalui vacuum dan laju cahaya dalam vacuum 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Okay. Jadi semua gelombang elektromagnet lajunya adalah sama, iaitu dalam vacuum 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Dan bergerak dengan laju yang lebih kecil di dalam medium. Maksudnya jika dalam medium ataupun bukan dalam vacuum, lajunya lebih kecil. Okay. Semua gelombang elektromagnet juga menunjukkan fenomena pantulan, pembiasan dan interference jika keadaannya sesuai. Maksudnya, semua gelombang elektromagnet mengalami 4 fenomena pembelauan yang kita belajar sebelum ni, iaitu pantulan, pembiasan, pembelauan dan interference. Kalau tak ada salah satu fenomena ini, ia bukan gelombang elektromagnet. Okey. Spektrum elektromagnet. Okay, spektrum elektromagnet merupakan satu siri elektromagnet, katakan bermula daripada panjang gelombang paling panjang hingga ke panjang gelombang paling kecil ataupun sebaliknya. Okay, kalau lihat sini contoh, panjang gelombang paling panjang berada sebelah kiri dan paling pendek berada sebelah kanan. Okay. Paling panjang iaitu gelombang radio, gelombang mikro, kemudian diikuti infrared, cahaya nampak, cahaya ungu, X-ray dan sinar gamma. Kalau terlihat dalam satu siri, di mana gelombang radio panjang gelombang paling besar, kemudian diikuti gelombang mikro, cahaya infrared, kemudian cahaya nampak, cahaya ungu, X-ray dan gamma. Okey, kalau lihat kat sini juga, kalau bergerak ke kanan, tenaganya semakin tinggi. Maksudnya, gelombang radio tenaganya rendah. Sinar gamma tenaganya paling tinggi. Okey. Boleh ya? Okey, saya ulang balik. Dalam siri spektrum elektromagnet, kita boleh susun berdasarkan panjang gelombang ataupun jumlah tenaga dan satu lagi juga berdasarkan frekuensi. Jadi kalau berbalik pada gambar ini, pada sebelah kiri panjang gelombang paling besar, jadi frekuensinya paling kecil. Dan gamma panjang gelombang paling kecil, frekuensinya tinggi. Okay. Bila frekuensi tinggi, tenaga pun tinggi. Jadi saya nak awak sentiasa kaitkan, jika frekuensi besar, tenaganya besar. Okay. Terutama sekali dalam soalan esei, katakan dalam soalan pengubah suaian, contohnya kenapa gamma digunakan? Kenapa sinar gamma digunakan dalam radioterapi? Kerana frekuensinya tinggi. Kenapa perlu frekuensi tinggi? Supaya tenaganya tinggi. Jadi saya nak sentiasa kaitkan,
frekuensi dan tenaga. Frekuensi tinggi, tenaga tinggi. Okey. Dalam spektrum yang biasa digunakan, okey, seperti dalam rajah 5.70, seperti saya terangkan tadi. Okay. Kalau dalam spektrum ini mengikut siri di mana bila bergerak ke kanan, panjang gelombang semakin besar. Contoh kalau lihat ada bahagian sebelah kiri, panjang gelombang kecil, kemudian sebelah kanan, panjang gelombang lebih besar. Bagaimana kita menentukan panjang gelombang? Itu jarak di antara dua puncak berturutan. Okay. Kemudian kalau terlihat dalam siri ini, sinar gamma, frekuensinya, okay, nilai ni tak wajib awak hafal. Nilai ni tak payah hafal. Yang penting awak kena tahu kedudukan. Contohnya, kalau ikut siri, semakin ke kanan, panjang gelombang semakin besar. Itu sinar gamma, panjang gelombangnya paling kecil. Kemudian diikuti sinar X, sinar ultra ungu, cahaya nampak, sinar inframerah, gelombang mikro dan gelombang radio. Ini wajib ingat kedudukan. Okey. Ada soalan mengenai spektrum elektromagnet? Tak ada. Ada? Okey. Seterusnya, tenaga yang dibawa oleh gelombang elektromagnet berkadar terus dengan frekuensi. Okey, ini saya sebutkan tadi. Hubungan antara tenaga dan frekuensi. Ini bermakna sinar gamma dan sinar X membawa tenaga yang besar. Okay, kalau kita lihat balik pada spektrum elektromagnet, bila bergerak ke kanan, panjang gelombang semakin besar. Bila panjang gelombang semakin besar, frekuensinya semakin kecil. Okay, bila bergerak ke kanan, frekuensi semakin kecil dan berdasarkan rajah ini, sinar gamma frekuensinya paling besar. Bila frekuensi paling besar, sinar gamma mempunyai tenaga yang besar. Tapi kalau terbandingkan sinar gamma dan sinar X. Sinar gamma dan sinar X, frekuensi sinar gamma lebih besar daripada frekuensi sinar X, maka tenaga sinar gamma lebih besar daripada tenaga sinar X. Kita lihat contoh nilai kat sini. Sinar gamma frekuensi 10 kuasa 20, sinar X 10 kuasa 19 hingga 10 kuasa negatif 10 kuasa 17. Itu contoh. Jadi sentiasa ingatkan hubungan antara tenaga dan frekuensi. Ya. Okey. Dua jenis gelombang ini perlu diurus dengan kaedah yang betul supaya penggunaannya tidak membahayakan pengguna. Okey. Jika dikatakan tadi, dua gelombang elektromagnet iaitu sinar gamma dan sinar X membawa tenaga yang besar, maka kaedah pengurusan yang betul perlu dilakukan untuk mengelakkan sinar gamma dan sinar X memberi impak negatif yang besar kepada kita. Sebab tenaga di bawahnya adalah besar. Okay. Namun, terdapat banyak aplikasi yang melibatkan penggunaan sinar X, sinar gamma,
sinar gamma dan beberapa ataupun semua lah, kita katakan semua gelombang elektromagnet yang ada dalam spektrum elektromagnet. Kita lihat aplikasi gelombang elektromagnet. Spektrum elektromagnet terdiri pada 7 jenis gelombang berlainan dan meliputi julat panjang gelombang yang sangat luas. Maksudnya julat panjang gelombang elektromagnet daripada yang terkecil kepada yang terbesar, julatnya adalah panjang. Oleh itu, aplikasi gelombang elektromagnet merakumi pelbagai bidang. Merakumi pelbagai bidang. Dengan kemajuan sains dan teknologi yang pesat, aplikasi yang baru ditemui dari semasa ke semasa. Selaras dengan perkembangan teknologi, saintis sentiasa ataupun selalu sering jumpa kaedah ataupun kegunaan baru bagi aplikasi gelombang elektromagnet. Okey, dalam buku teks boleh rujuk jadual 5.11, aplikasi bagi setiap komponen spektrum elektromagnet dalam kehidupan seharian. Okey, bagi kes aplikasi ini wajib awak ingat pertama sekali jenis gelombang, aplikasi dan sumber gelombang tersebut. Okey, kalau lihat jadual 5.11, gelombang radio. Gelombang radio fungsinya untuk komunikasi radio jarak jauh. Kita dengar radio Hot FM, Era, Giga FM, terus menggunakan semua gelombang radio. Iaitu untuk penyiaran radio dan TV tempatan. Kemudian gelombang radio juga digunakan dalam komunikasi tanpa wire. Itu Bluetooth. Ya, biasa dalam telefon pindahkan fail menggunakan aplikasi Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee dan Z-Wave. Itu gelombang Z. Okey, kemudian mesin gelombang milimeter untuk mengimbas badan penumpang di lapangan terbang. Itu menggunakan gelombang radio. Itu mesin gelombang milimeter. Kalau telah gambar, okey, itu walkie-talkie menggunakan gelombang radio untuk komunikasi tanpa wire ataupun komunikasi radio jarak jauh. Lebih tepat komunikasi radio jarak jauh. Kemudian gelombang makro digunakan dalam komunikasi antarabangsa melalui penggunaan satelit. Okey, rangkaian telefon bimbit, komunikasi antara alat elektronik iaitu Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee dan Z-Wave. Dan yang paling banyak ataupun paling biasa yang kita nampak kegunaannya ialah pengesanan radar pesawat dan perangkap laju. Okay, kalau naik kereta ada speed trap, guna gelombang makro. Ataupun yang paling glamour ialah memasak menggunakan gelombang makro. Okay, ini biasa kita lihat bila raya ataupun ada event tertentu, makanan dimasak menggunakan gelombang makro. Itu dalam ketuhan. Okey, kemudian sinaran inframerah. Inframerah untuk memasak, okey, di dalam ketuhan, pemanggang dan juga pembakar. Kemudian untuk melihat dalam gelap, contohnya kamera infrared, kamera inframerah dan teropong inframerah.
Kemudian sinar inframerah juga digunakan untuk mengeringkan cat pada kereta. Itu selepas semburan cat pada kereta, supaya cat tersebut mudah cepat kering, jadi guna sinar inframerah. Kemudian rawatan sakit otot serta alat kawalan jauh ataupun remote control TV ataupun pemain DVD ataupun remote kereta. Kemudian cahaya nampak membolehkan benda hidup untuk melihat. Okey, contohnya kita boleh nampak apa yang berada di sekeliling kita akibat daripada pantulan gelombang cahaya nampak. Kita nampak warna merah sebab cahaya merah dipantulkan ke mata kita paling banyak. Kita nampak warna hijau apabila cahaya berwarna hijau dipantulkan ke mata kita. Okey, kemudian terakhir sekali sinaran ultra ungu. Bukan terakhir, ada lagi. Okey, sinaran ultra ungu mengeraskan bahan tampalan gigi. Kalau lihat gambar ni, doktor selepas dia tampalkan, jadi supaya untuk mengeraskan tampalan gigi, pancarkan sinaran ultra ungu. Kemudian menentukan kesahihan wang kertas. Ini biasa kita jumpa di supermarket. Kalau kita bagi duit not besar, contohnya RM100, RM50, cashier akan diletakkan di bawah sinaran ultra ungu untuk menentukan ketulinan ataupun kesahihan wang kertas tersebut. Okey, kemudian sinar ultra ungu juga digunakan untuk rawatan penyakit kuning pada bayi. Kemudian kegunaan seterusnya ialah penulinan air minuman, pensterilan alat perubatan dan makanan serta alat perangkap serangga. Okay. Untuk alat perangkap serangga ni, kalau awak lihat iklan-iklan dalam Facebook ataupun Shopee, banyak dijual alat perangkap nyamuk. Dia menggunakan sinaran ultra ungu, di mana bila sinaran ultra ungu tadi dipancarkan, seolah-olah dia menjadi satu tarikan pada nyamuk, dan apabila nyamuk masuk ke dalam alat tersebut, ia akan terperangkap. Okey, kemudian gelombang seterusnya ialah sinar X. Imej sinar X membantu doktor mengesan retakan atau patah pada tulang dengan memeriksa organ dalaman. Lihat contoh gambar rajah yang tunjukkan di sebelah. Apabila sinar X dilakukan, boleh lihat kawasan di mana berlaku retakan ataupun tulang yang patah. Jadi ini adalah contoh kegunaan sinar X dalam perubatan. Okay, sinar X juga digunakan dalam industri pembinaan, iaitu pemeriksaan sambungan kimpalan. Kemudian di lapangan terbang untuk mengimbas bagasi, dan dalam kesenian menentukan keaslian lukisan. Boleh juga menggunakan sinar X. Okay, kemudian gelombang terakhir ialah sinar gamma. Dan sinar gamma ni akan belajar lebih detail nanti semasa tingkatan 5 bab terakhir, iaitu bab radioaktif. Mana akan belajar sekali lagi apa dimasukkan sinar gamma, kebaikan, keburukan sinar gamma. Okay, setakat ini kita lihat secara ringkas dulu. Sinar gamma sebagai salah satu gelombang elektromagnet yang berada dalam spektrum elektromagnet.
di mana sifatnya ataupun kegunaannya dalam perubatan, ia boleh membunuh sel kanser, di mana sinar gamma digunakan dalam radioterapi. Walaupun sinar gamma adalah merupakan sinar ataupun gelombang yang mempunyai frekuensi yang tinggi, tenaga yang tinggi dan mempunyai kesan bahaya yang tinggi, tapi ada juga kebaikannya, iaitu dalam radioterapi ia digunakan untuk membunuh sel kanser. Kemudian sinar gamma juga digunakan untuk mensterilkan peralatan pembedahan dan perubatan secara pukal. Mensterilkan ni maksudnya membasmi kuman pada alat-alat pembedahan dan perubatan secara pukal dalam kuantiti yang banyak. Kemudian sinar gamma juga digunakan dalam pertanian ataupun industri pemprosesan makanan supaya makanan tahan lama. Jadi sinar gamma dipancarkan ke atas suatu kuantiti buah-buahan untuk mematikan mikroorganisma. Jadi kalau lihat pada buah-buahan, terutama sekali buah-buahan diimport, kalau label sedemikian, ada label macam ni, ini menunjukkan bahawa makanan tersebut atau buah-buahan tersebut telah melalui proses pancaran ataupun pembasmian bakteria menggunakan sinar gamma. Okey, ada soalan? Habislah. Okey, ada soalan? Cikgu, Ya, saya. pensterilan tu apa cikgu? Macam mana? Pensterilan. Pensterilan. Okey, pensterilan ni maksudnya dia membasmi bakteria ataupun kuman dengan memancarkan sinar gamma ataupun memancarkan gelombang elektromagnet. Tapi gelombang biasa digunakan ialah sinar gamma, di mana bila dipancarkan sinar gamma kepada alat tersebut, mikroorganisma, kuman, bakteria boleh dimatikan sebab sinar gamma mempunyai frekuensi yang tinggi, jadi tenaga yang dibawa juga adalah tinggi. Okey, boleh. Contohnya katakan alat pembedahan. Mungkin di hospital dia akan basuh secara sekali lalu, basuh. Selepas dia basuh, dia akan gunakan, jika kuantiti banyak, dia akan guna sinar gamma. Pancarkan sinar gamma kepada alat tersebut. Tapi jika kuantiti yang sedikit, mungkin dia akan guna pembasmi kuman je. Okey, soalan lain? Tak ada? Kita tak ada, habis bab untuk bab 5. Okey, bab 5. Dan untuk kelas seterusnya kita akan lihat bab terakhir sekali, itu berkaitan dengan cahaya dan optik. Okay, bab ini sebahagiannya telah belajar semasa tingkatan 1, 2, 3 dan juga sebahagiannya belajar dalam sekolah rendah. Jadi untuk tempat hanya sedikit tambahan ataupun belajar dengan sedikit detail daripada menengah rendah dan juga sekolah rendah. Namun pengetahuan tersebut banyak digunakan. Kalau awak tak faham apa telah dipelajari oleh
dipelajari dalam sains masa menengah rendah, saya rasa awak akan mengalami sedikit kesukaran untuk memahami bab ini. Okey, saya buka soalan. Tak ada? Tak ada. Tak ada? Okey, saya. Okey, dalam chat okey, saya ada bagi link untuk latihan topikal bab global elektromagnet. Okey, jadi soalan ni saya nak jawab selewat-lewatnya ataupun mesti siap sebelum waktu kelas offline berakhir, iaitu sebelum pukul 11. Okey. Selepas ni awak ada kelas apa? Tak ada kan? Lepas ni lepas fizik BM tapi BM pukul apa? BM lepas fizik punya online. Offline. Lepas visit offline, selepas pukul 11 lah. Okey. Jadi kelas ni saya akan berhenti kat sini. Jadi saya nak awak sambung dengan kelas offline. Itu awalkan kelas offline daripada pukul 10.25 kepada sekarang ni awak sambung sehingga 10.25. Okay, dan waktu kelas offline saya nak awak jawab soalan latihan topikal. Cuba buka, boleh buka tak? Cuba soalan buka. Boleh buka tak link saya bagi? Saya ada bagi dalam Telegram.